好，奉主耶稣基督圣名见证圣经。 Dalam nama Tuhan Yesus akan membagikan firman Tuhan. 首先再次在主里向诸位耶稣蒙爱所拣选的各位同工长执传道们，还有弟兄姊妹们，大家安息日晚安。 Sebelumnya ingin menyapa selamat hari Sabat terlebih dahulu kepada diaken, jemaat, dan saudari-saudari sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. 感谢主，今晚能够有大家一起来遵守安息圣日，一起来聚会。 Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa sama-sama dengan saudara-saudari sekalian untuk sama-sama merayakan hari Sabat. 那现在我们就一起来学习见证圣经里面的一个神迹。 Sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai kisah mujizat yang ada di dalam Alkitab. 就是要摸主耶稣的那个衣裳穗子。 Yaitu untuk menjamah punca jubah Tuhan Yesus. 我们首先来看那这一段的经文的记载。 Kita akan sama-sama lihat dulu bagian Alkitab yang mencatatkan peristiwa ini. 来，我们把圣经路加福音第8章， Kita akan sama-sama buka Lukas pasal 8. 我们来看路加福音8章 Lukas 8这个43到这个48节。 ayat 43 sampai 48. 路加福音8章43到48节。 Lukas 8 ayat 43 sampai 48. 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." 这个神迹的发生 Jadi mukjizat ini terjadi, 是很多人不知道的。 awalnya banyak orang tidak tahu. 如果不是主耶稣要这个女人在大家的面前承认的话， Kalau bukan Tuhan Yesus yang ingin agar perempuan ini mengakuinya di hadapan banyak orang, 大概也不会记载在这个圣经里面。 mungkin juga tidak akan ada tercatat di Alkitab ini. 从此可能我们也不知道这回事。 Dan mungkin kita juga tidak akan tahu ada terjadi hal itu. 很奇妙，这一件的神迹，除了在路加福音有记载以外， Tapi ajaib sekali, selain di kitab Lukas, hal ini juga tercatat 马太福音 di 9章 Matius, 也有， Matius 9 juga ada, 马可福音第5章也有。 di Markus 5, 所以马太、马可福音和路加福音，这叫做对观福音呀。 jadi karena itu di Matius, Markus, dan Lukas ini disebut kitab Synoptic Injil。 sinoptik Injil, itu semua ada dicatatkan. 对观福音就是可以用3卷马太、马可、路加一起来共观，一起来看这个神迹。 Dengan sinoptik Injil ini kita bisa melihat dari kitab-kitab Injil yang berbeda, itu untuk sama-sama melihat dan menelaah peristiwa. 所以弟兄姊妹，你看圣经马太福音你看不懂的时候，那你可以看路加，同样是要不懂的话，再看马可、路加来对观。 Jadi misalnya ketika kita melihat peristiwa ini di kitab Matius dan kita tidak memahaminya, kita bisa melihat ke Lukas, ke Markus untuk dibandingkan dan kita bisa lebih pelajari. 那有3卷书在记载嘛？那比如说这件事是真的， Dan kalau misalnya misalnya kejadian ini juga dicatatkan dalam 3 kitab, itu lebih membuktikan bahwa kejadian ini memang benar ada 圣经 terjadi. 说有2个、3个做见证，这件事是真的。 Di Alkitab dikatakan jika ada 2 atau 3 orang bersaksi, maka hal itu tentulah benar. 但是很奇怪， Tapi aneh sekali, 被医好的这个女人，我到现在我也不知道她是谁，没有名字。 perempuan yang disembuhkan ini sampai sekarang pun kita tidak tahu nih orang siapa, namanya siapa. 圣经3卷书就是没有记载她名字呀。 Jadi dalam 3 kitab ini tidak ada yang menyebutkan namanya siapa. 姐妹们知道吗？ Apakah para saudari di sini tahu? 也不知道啊。
Tidak tahu juga. 但是你知道这是个女人呢、 Tapi kita semua tahu bahwa orang ini adalah seorang perempuan. 她就患了这是女人有的疾病啊， Dan dia mengalami penyakit yang dialami oleh perempuan. 而且是12年呢、 Dan sudah dialami selama 12 tahun lamanya. 你生病哦，2天已经很难受了， Ketika kita sakit 2 hari saja, itu rasanya sudah sangat 1个 menderita. 月更难受啊。 1 bulan, wah sudah juga 那 menderita. 12年呢、 Tapi ini dia 12 tahun. 这是女人身上的病。 Dan ini adalah penyakit yang ada di dalam tubuh perempuan. 那路加福音的记载，它是用医学的，因为路加福音这个作者是医生啊，他就用医学的这个角度来去看这个女人。 Dan karena penulis kitab Lukas ini adalah seorang dokter, maka dia menuliskan peristiwa ini dalam point of view dari seorang dokter. 圣经说路加很常陪着保罗，因为他是一个医生啊。 Di Alkitab juga dikatakan bahwa Lukas ini sering menemani Paulus. Kenapa? Karena dia adalah seorang dokter. 虽然路加不是使徒，但是他列在福音书里面。 Walaupun Lukas ini bukan satu dari 12 rasul, tapi dia ada di dalam Injil. 但是因为圣经说这个路加常常是在保罗身边的， Alkitab juga mencatatkan Lukas ini sering berada beserta dengan Paulus. 所以路加福音被承认为在新约圣经里面的正典，是因为它是有那个使徒性，就是保罗的福音啊。 Jadi walaupun Lukas ini dia adalah seorang dokter dan dia bukanlah rasul, tapi kita bisa menganggap bahwa Injil Lukas ini memiliki kekuatan rasul, ya, memiliki kerasulan karena dia juga selalu beserta dengan Paulus yang adalah rasul. 因为他是第一手从那个使徒保罗那边拿到的。 Karena apapun yang dia catatkan itu datanya dia dapatkan langsung dari Paulus. 马可福音也一样啊， Markus pun sama. 他不是使徒啊， Markus juga bukanlah seorang rasul, 但是他成为福音书啊。 tapi Markus ini tulisannya menjadi kitab Injil. 为什么呢？ Kenapa? 因为马可是陪着彼得的，使徒彼得啊， Karena Markus ini menemani Petrus. 所以他的那个信息是从使徒彼得被拿到的。 Jadi info yang dia dapat, Markus itu dia dapatkan dari Petrus. 所以这个圣经是真的， Jadi Alkitab ini adalah sesuatu yang tepat, yang betul. 因为新约圣经是要被承认，因为是有第一手的使徒的消息。 Kenapa kitab perjanjian baru ini bisa kita percayai? Karena itu infonya didapat langsung dari para rasul. 那就好比这个女人从主耶稣身上得到这个恩典。 Nah, sekarang kita akan lihat perempuan ini yang mendapatkan anugerah langsung dari Yesus. 过去我们可能都从这个神迹看到这个见证， Mungkin sebelumnya dari kisah ini kita mendengarkan, oh ada sebuah kesaksian. 但是我今晚要给大家一个突破，那为什么这个女人会去摸主耶稣的衣裳穗子？ Tapi hari ini kita akan menelaah kenapa perempuan ini menjamah punca jubah Yesus 偷偷的摸呢， dan secara diam-diam. 不是光明正大的呢。 Dia tidak dengan biar dilihat semua orang, tidak. 那为什么摸了以后就立刻好啊？ Dan kenapa setelah dipegang itu dia langsung sembuh? 我们很常说他有信心嘛，哈， Kita sering bilang, oh dia beriman. 因为圣经也说嘛，主耶稣说你的信救了你啊。 Karena di Alkitab pun Tuhan Yesus bilang, oh imanmu telah menyelamatkan engkau. 但是现在我们要知道说，为什么这个女人有这样的信心？ Tapi sekarang yang mau kita telaah adalah kenapa perempuan ini bisa memiliki iman seperti itu. 那12年来她没有信心吗？ Apakah kita bilang bahwa selama 12 tahun dia tidak memiliki iman? 有的， Dia kan punya iman juga ya. 但是她为什么后来会去找耶稣，然后要摸耶稣的那个衣裳穗子？ Tapi kenapa akhirnya dia bisa pergi mencari Yesus dan memegang jubah Yesus? 特别有耶稣的哦。 Secara spesial. 他摸我的没有用的。 Secara spesial ada Yesus dan dia menyentuh Yesus, bukan menyentuh saya. Karena menyentuh saya tidak ada gunanya. dia也不去摸那个耶稣的门徒啊。 Dia juga tidak menyentuh rasul-rasul pengikut Yesus. 圣经说，路加福音说，他一摸了耶稣衣裳穗子，那个血肉说立刻停。 Di sini dikatakan ketika ia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 对，立刻停，立刻
seketika sembuh. 12年都是这样的，但是那一刻我立刻好。 12 tahun dia mengalami pendarahan, tapi seketika itu juga ketika dia menjamah itu, langsung 他感受到啊，立刻好啊。 dia bisa langsung merasakan, sudah sembuh. 那这种好是大家都不知道，他不讲，没有人知道的。 Dan ini kalau dia tidak menyebutkan itu, tidak ada orang yang tahu bahwa dia punya penyakit ini dan seketika itu juga sembuh. 主耶稣也归说，谁摸我？ Tuhan Yesus pun bilang dulu, siapa nih yang menyentuh saya? 那我要问你，难道主耶稣不知道谁摸他吗？ Sekarang mau tanya ke kalian, masa Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang menyentuhnya? 知道。 Tentu saja Tuhan 但 Yesus 是主 tahu. 耶稣问谁摸我，是因为要把这个女人从她身上拿到恩典的女人挖出来。 Kenapa Tuhan Yesus akhirnya bertanya supaya orang-orang itu bisa tahu, supaya perempuan ini bisa menceritakan apa yang ia alami. 要我们学习像她一样做见证。 Sekarang kita juga mau belajar seperti perempuan ini, yaitu untuk memberitakan kasih Tuhan. 我们很常得到主耶稣的恩典，点点不讲。 Kita sering sekali mendapatkan kasih anugerah dari Tuhan Yesus, tapi kita diam-diam. 主耶稣在问谁摸他， Jadi Tuhan Yesus tanya, siapa yang menyentuhnya? 你没有拿到这个恩典啊？ Eh, 你没有啊？有没有拿到啊？ apakah kita mendapatkan anugerah dari Tuhan? 很多啊， Banyak kan? 我们都不讲。 Tapi seringkali kita tidak menceritakannya. 你在教会不敢讲，到了外面也不敢做见证。 Di dalam gereja kita tidak berani bilang. Di luar lebih-lebih lagi tidak berani 我 bersaksi. 们要把这个真耶稣教会拿到的恩典告诉别人。 Kita harus menceritakan, membagikan apa anugerah yang kita dapatkan dari gereja Yesus Jati. 告诉这里是周围的人。 Kita kasih tahu semua yang ada di lingkungan ini. 你聚会完了， Selesai kebaktian, 你就问，你去干嘛？我去聚会。 lalu ada orang bertanya, dari mana? Oh, bilang dari berkebaktian. 你去聚会啊，真耶稣教会很好啊。 Oh, saya pergi berkebaktian. Gereja Yesus Jati bagus sekali. 我安息日呀、 Dia melaksanakan hari Sabat. 我就讲我的见证啊。 Lalu kita berbagi kesaksian kita. 你怎么样得顺灵啊？ Bagaimana kita mendapat Roh 我是 Kudus? 怎么去信主的、啊？ Bagaimana akhirnya kita percaya 告 Yesus? 诉他， Kasih tahu orang-orang. 他听啊， Dia mendengar. 他要不要信不知道， Apakah dia akan percaya? Kita tidak tahu. 但是我已经负了这个责任。 Tapi kita sudah bertanggung jawab atas hal ini. 主耶稣才说，你的信就平平安安才回去。 Sehingga Tuhan akhirnya bisa bilang, oh imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. 对啊，我们很常我们的信救了我们，但是其实我们都没有平平安安回家。 Kadangkala kita memang iman kita sudah menyelamatkan kita, tetapi ternyata kita tidak pergi dengan selamat. 你要传福音， Karena itu kita harus mengabarkan 要 Injil, 做见证啊。 harus bersaksi. 那现在我们要来探讨一下，为什么这个女人去摸那个主耶稣的衣裳穗子？ Nah, sekarang kita akan melihat mengapa perempuan ini menjamah jubah Tuhan 为 Yesus. 什么很特别？ Kenapa ini sangat spesial? 那我们这样，我们第一要从圣经里面去看主耶稣穿的那个衣服。 Kita sebelumnya harus melihat dari Alkitab bagaimana sebenarnya baju yang Tuhan Yesus pakai saat itu. 刚刚我们吃晚饭就知道有对夫妻他们都是做那个衣服的材料了。 Tadi kami makan malam, kebetulan juga tahu bahwa ada saudara-saudari yang berbisnis mengenai bahan pakaian. 就说什么用什么线，这什么用什么做线啊，我们裁衣服的线。 Misalnya, kalau mau membuat baju seperti ini, itu pakai benangnya seperti apa? 犹太人的衣服圣经有记载。 Alkitab mencatatkan baju orang Yahudi. 我们来看 Kita lihat saja. 生命记。 Kita lihat ke Ulangan. 我们会看主耶稣穿的衣服嘛， Kita akan lihat seperti apa jubah atau baju yang dipakai Tuhan Yesus. 所以我们就知道犹太人是怎么穿着的。 Sehingga kita bisa membayangkan, orang Yahudi itu bagaimana berpakaiannya. 来看这个生命记的22章， Ulangan 22, 22章的12节， Ulangan 22 ayat 12. 22章12节。 Ulangan 22 ayat 12, haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. 犹太人有一个叫做外袍， Jadi orang Yahudi itu memiliki yang namanya jubah.
外袍里面有衣服哦，它就是一个外袍这样。 Jadi 裹上去 seperti 的 luaran, di dalamnya mereka memakai baju, tapi ada jubah yang di luarnya. 好，那这个外袍呢，它有这个边，四围有一个边，那边就做那个穗子。 Jadi di jubahnya ini ada tali yang terpilin, dan tali yang terpilin ini ada 4 itu disebut jumba, jumbai, jumbai。 jumbai. 我没有看到这里有姐妹，有时候我们有一些姐妹穿的衣服哈，它的那个边会有那一条一条这样的那个。 Jadi misalnya kadang-kadang kita bisa lihat, oh ada perempuan yang pakai baju kayak ada seperti pilinan-pilinan di ujung-ujungnya gitu. 有时候有一些我们用的那个颈项的那个围巾。 Mungkin kayak bukan semacam ya bisa juga di scarf itu kan suka ada yang apa sih? Tali-tali gitu. 就是这样，犹太人就是有这个外袍有这样的那个款式。 Jadi jubah orang Yahudi itu stylenya seperti itu. Jadi ada tali-tali yang menjuntai seperti itu. 那如果这些流苏哈，你去摸，我也感觉不到的，因为你去摸我感觉不到的。 Dan kalau ada orang yang menjamah jumbai-jumbai itu, tentu saja kita juga tidak bisa merasakannya. 对，但是现在我们看到说，主耶稣有这个衣服， Nah, sekarang kita bayangkan Tuhan Yesus memiliki jubah seperti ini. 就是圣经里面说以色列人哦，神的选民必须要有这样的衣服。 Di Alkitab mengatakan, oh sebagai orang Israel, bangsa Yahudi, itu memiliki baju seperti ini. 既然记载在圣经，一定有它的属灵的意思。 Dan karena itu dicatatkan di Alkitab, pasti ada makna rohaninya. 好，这个衣服是外套来的一个外袍。 Jubah ini adalah luaran. 好，那晚上呢，这个外袍呢，它是一个棉被。 Dan ketika malam, jubah luaran ini difungsikan sebagai selimut. 来看出埃及记。 Kita akan lihat di Keluaran. 出埃及记，我们来看22章。 Keluaran pasal 22, 22章26和27节。 Keluaran 22 ayat 26 dan 27. 26, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya. Itulah pemalut kulitnya, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya sebab aku ini pengasih. 神要我们做一个有爱心的有钱人。 Jadi Tuhan ingin kita itu menjadi orang yang punya uang, tapi juga memiliki kasih. 好，现在就说有邻舍了哈，他就拿衣服来做当头。 Jadi sekarang ceritanya ada seorang teman, dia menggunakan jubah sebagai gadai. 我们知道那个当头是你通常会拿一些重要的东西来当，然后你就换点钱，今天我要用。 Jadi kita tahu yang namanya gadai itu biasanya kita menggadaikan sesuatu yang berharga sehingga itu bisa ditukarkan dengan beberapa uang. 比如说，可能你们有那个项链， Misalnya kalung. 你就去当，你就换那个钱。 Jadi misalnya kalung kita gadaikan sehingga kita bisa mendapatkan sedikit uang. 可能你有昂贵的手表， Misalnya kita punya jam tangan yang mahal, 那你就放在那边，他就给一些钱给你。 maka kita gadaikan dan kita bisa mendapat sedikit uang. 好了，那你要把这个做贵重的东西拿回来，那你就要把这个当头的价格把它付还，还有利息可能。 Nah, kalau kita ingin mendapatkan barang kita kembali, maka kita harus mengembalikan uang yang seharga dengan barang itu saat itu, juga ditambah beberapa bunga mungkin. 现在不是项链，不是手表，这个是外袍。 Dan sekarang di ayat ini yang digadaikan itu bukanlah kalung, bukanlah jam tangan, melainkan jubah. 什么意思？ Artinya apa? 这个邻舍很穷， Artinya teman ini nih begitu miskin. 穷到什么都没有，只剩下他的外袍。 Begitu miskin sampai tidak punya apapun, hanya punya jubah. 这个很重要啊， Ini sangat penting. 为什么呢？ Kenapa? 所以你看哦，我拿了去当头。 Kita orang itu sudah menggadaikan jubahnya. 圣经说，日落以先呢，你 Alkitab 必须要把这个外袍给回他。 Alkitab mengatakan, walaupun itu sudah digadaikan, sebelum matahari terbenam kita harus mengembalikannya.
虽然他没有还钱哦， Walaupun dia belum mengembalikan uang kita. 这个外套一定要给回他。 Jubah ini harus dikembalikan kepadanya. 为什么？ Kenapa? 你看27节， Karena di ayat 27. 因为这是一件当盖头的来盖身的衣服啊。 Karena ini adalah sesuatu yang untuk memalut kulitnya, menutup tubuhnya. 如果你不还回他， Kalau tidak kita kembalikan, 日落了 setelah matahari terbenam, 就入夜啊，晚上啊， maka itu sudah malam dan dia akan tidur. 巴勒斯坦地晚上很冷啊。 Dan di area sana malam hari itu sangatlah dingin. 如果你不给回他，晚上他会冻死了，怎么办？ Kalau misalnya tidak kita kembalikan, mungkin malam hari dia sudah mati membeku. Bagaimana? 哦，他那个晚上还祷告神啊，我没有啊，那神会追讨那个有钱人。 Dan kalau misalnya pada malam hari itu dia mengatakan, Tuhan bantu saya, maka Tuhan juga akan menghukum orang yang mendapatkan gadaian ini. 因为神会追讨。 Karena Tuhan akan membalaskan. 也就是说，我们今天必须要把这个衣服归还给他，这样。 Artinya bahwa memang bahwa jubah ini harus dikembalikan. 所以意思说，这个外套呢，外袍呢，晚上是拿来盖被的。 Jadi jubah ini fungsinya untuk malam hari adalah sebagai selimut. 好，我们大概就了解就是这样。 Nah, sekarang kita sudah mulai memahami ya, kira-kira seperti ini. 好，犹太人就是有这样的一个衣服， Jadi bangsa Yahudi itu punya pakaian seperti ini. 但是是不是以色列人的这个衣服是有 super power， 是有很特别的能力呢？ Tapi apakah jubah bangsa Israel ini punya super power, punya kekuatan yang sangat ajaib? 那是不是我们要去买以色列人做的这套 Made in Israel 的这个衣服，我就去摸一摸就好？ Jadi apakah karena dia begitu ajaib, kita harus membeli sebuah jubah yang dibuat langsung dari Israel, sehingga kalau kita sakit, kita pegang saja maka kita sembuh? 如果是这样的话，你就把衣服偶像化了， Tapi kalau demikian, itu artinya kita menjadikan jubah ini sebagai berhala. 不可以啊。 Nggak boleh ya. 那我们要知道现在为什么穿在主耶稣身上的这个圣经所说的这个衣服有这个超能力。 Tapi sekarang kita mau cari tahu kenapa di kisah yang tadi, jubah ini bisa memiliki sebuah kuasa. 既然是衣服， Dia adalah jubah pakaian. 但是它还有另外一个意思。 Tapi dia juga memiliki arti makna yang lain. 我们现在再来看那个民数记， Sekarang kita akan lihat bilangan. 民数记的15章， Bilangan 15, 也是说到衣服啊。 ini juga masih tentang pakaian. 来，15章的38节， 15 ayat 38. Bilangan 15 ayat 38. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. 一样了哈，也是神教他们做衣服。 Sama ya, di sini jadi Tuhan menyuruh mereka membuat sebuah pakaian. 其实很早以前，神都很喜欢做衣服的。 Jadi dari zaman pada awal mulanya Tuhan itu sangat suka membuat baju. 亚当夏娃有没有衣服穿？ Apakah Adam dan Hawa punya baju? 有，他自己做的， Yaitu Tuhan sendiri yang membuatkan. 是他自己做哦，亚当自己做。 Adam dan Hawa membuatnya sendiri. 他犯罪了，很羞耻嘛， Jadi ketika mereka berdosa, mereka membuat pakaiannya sendiri. 才知道是侧身入体啊， Karena mereka baru memahami bahwa mereka itu telanjang. 因为没有神的荣耀啦， Karena mereka kehilangan kemuliaan 得罪 Tuhan. 神啦， Sudah berdosa di hadapan 怎么解 Tuhan. 决啊？ Jadi bagaimana 他 menyelesaikannya? 去用那个无花果叶啊， Jadi mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. 会很耐用吗？ Apakah itu bisa bertahan, kualitasnya bagus, bertahan sampai dapat bertahan pakaiannya? 叶子很快就会枯干了。 Daun itu akan sangat mudah menjadi layu. 那你就知道后来神很生气嘛，咒诅他们啊。 Akhirnya kita tahu bahwa Tuhan itu sangat marah dan akhirnya mengutuk mereka. 但是神另外还有个恩典哦， Tapi selain itu, Tuhan juga masih memberikan anugerah kepada 不 mereka. 是吗？神就给亚当夏娃用皮子做衣服， Yaitu Tuhan membuatkan baju bagi mereka dengan kulit binatang. 对吗？ Betul kan? 嗯。那如果要用皮子做衣服， Kalau ingin membuat pakaian dari bulu binatang, 怎么用？ dari kulit binatang, bagaimana caranya? 我们就拿一头羊来，就活活的把它扯下来，穿在身上吗？
Apakah kita akan mengambil seekor kambing yang masih hidup, lalu kita tarik kulitnya dan kita pakaikan ke badan kita? 不可能嘛， Gak mungkin kan? 你一定会把这一头羊杀掉， Kita pasti akan membunuh terlebih dahulu kambing ini. 会流血。 Dan kambing itu karena dibunuh maka akan keluar darah. 这个皮子要变衣服的话，必须有牺牲，有流血。 Jadi kalau misalnya kulit binatang ini ingin dijadikan sebagai pakaian, maka haruslah ada penumpahan darah. 哦，原来神都有第一件给人类的衣服了。 Dan inilah pakaian pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. 但是现在以色列人呢，神也吩咐说，你们也要这样做衣服啊。 Nah, di bilangan 15 ini Tuhan Yesus juga menyatakan lagi, oh kalian harus membuat pakaian seperti apa. 但是我们现在要深入的来去理解说，这个衣服有很特别，还有一个意思。 Nah, sekarang kita mau memahami lagi, ternyata ada satu makna lagi. 如果你看这个38节坐在底边的穗子上钉一根染细带子，那上边就是有那个边有一个边，就是这个衣服的有一个边，就是那个穗子来的。 Jadi di sini dikatakan di jubah itu, jumbai-jumbai puncanya harus Puncanya. jadi Puncanya. di jumbai itu ada punca dan di punca itu harus dibubuhkan benang ungu kebiru-biruan. 后来我发现这个很特别， Akhirnya saya menemukan bahwa ini spesial sekali. 这个边这个穗子的那个边，我去看那个希伯来文Jadi ketika saya melihat dari bahasa Ibrani, ternyata jumbai-jumbai punca itu. 是什么来的呢？ Apa itu? 它在那个希伯来文里面它叫做卡纳夫。 Jadi punca itu di dalam bahasa Ibrani itu kanaf. 你们可以去看那个圣经工具，你会发现到他写的叫做卡纳夫。 Kalian bisa menggunakan beberapa tools tentang Alkitab, kalian bisa menemukan itu bahasa Ibraninya kanaf. 不一样原来这个边就是那个飞鸟的翅膀。 Ternyata punca ini, kanaf ini itu dari 它叫做sayap。 sayap, dari sayap burung. 原来它就是那个鸟儿的翅膀来的。 Jadi itu dari sayap burung. 所以这个衣服另外有一个是它就是一个翅膀。 Jadi kita bisa menangkap arti lain dari jubah ini adalah sayap. 那这个翅膀就很特别了。 Jadi sayap ini sangat spesial. 那现在主耶稣有这个衣服，另外一个含义呢，主耶稣有那个翅膀。 Jadi Tuhan Yesus memakai jubah ini, makna lainnya adalah Tuhan Yesus memiliki sayap. 我们很常听到圣经里面有那个神有翅膀，有没有？ Kita sering sekali di Alkitab mendengarkan bahwa Tuhan Yesus memiliki sayap, Tuhan memiliki sayap. 很常说这样的。 Kadang-kadang di Alkitab ada seperti ini. 比如说， Misalnya 神不是带领以色列人出埃及吗？ Misalnya Tuhan Yesus memimpin orang Israel keluar dari Mesir. 神带以色列人出，然后Tuhan Allah。 Tuhan Allah membawa orang bangsa Israel keluar dari Mesir. 怎么带？ Bagaimana menuntunnya? 来看出埃及记， Kita lihat Keluaran. 出埃及记19章，Keluaran 19. ，19章来我们看这个第4节Ayat 4. Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. 神是怎么带以色列人归向他的？ Jadi bagaimana Tuhan Allah itu membawa orang Israel kembali kepadanya? 他说好像那个鹰将你们背在那个翅膀上带回来的。 Itu seperti sayap Raja Wali yang kokoh itu membawa mereka di atas sayapnya. 为什么会用那个鹰的翅膀带回来？用这个来比喻。 Kenapa diumpamakan sebagai sayap Raja Wali yang membawa mereka? 训练 Artinya melatih. 鹰母鹰如果要训练那个小鹰， Mamas Raja Wali jika ingin melatih anak Raja Wali, 它很长就搅乱它那个巢窝在那个山崖，那个鹰就会掉下去。 dia akan seperti mengobrak-abrik sarangnya dan kemudian membuat si anak Raja Wali ini terjatuh gitu. 我们都说飞鹰很厉害飞嘛，对不对？ Kita sering bilang bahwa Raja Wali itu sangat hebat dalam terbang. 是被训练的， Itu dia dilatih. 那个母鹰训练它。
ibu Raja Wali yang melatih mereka, 给它掉到山崖这样高高的掉下去。 membiarkan mereka jatuh dari ketinggian gunung. 这个妈妈很忍心哦， Jadi ibu Raja Wali ini sangat tega. 这个很危险嘛， Itu kan sangat 把 bahaya 它 ya. 掉下去，他就看 Kan jatuh dari tempat tinggi. 他不救， Dan ibu Raja Wali ini hanya melihat, tidak 那 dibantu. 这个小婴儿，这丢啊，我那一定会很怕嘛，就尽量我怎么要飞嘛。 Anak Raja Wali ini pasti sangat takut dan dia juga awalnya tidak bisa terbang, tapi dia akan mencari cara. 看到超还没有掉，那个飞鹰又再飞回去，再把它背起来，又把它带回去。 Dan kalau misalnya dia belum bisa untuk terbang, maka ibu Raja Wali ini akan terbang turun dan akan menggendongnya dengan sayapnya. 第一次还不会飞嘛， Karena begitu pas pertama kali pasti belum bisa terbang. 飞回来那个小鹰， Jadi anak Raja Wali ini mungkin kayak udah sport jantung, gitu. 再来一次又放， Tapi sekali lagi ditendang lagi. 哇，他又来又把它带回去。 Masih belum bisa terbang, ibu Raja Wali tetap akan mengangkat dia dengan sayapnya Jingguo hao. digendong balik. 这是爱啊，爱的训练啊。 Ini adalah sebuah kasih, melatih kasih. 神爱我们，神会给我们很多的操练， Kalau Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan akan memberikan kita banyak sekali tantangan pelatihan. 就让他们归向神。 Kenapa? Supaya bangsa-bangsa itu kita semua bisa berbalik kembali kepada Tuhan. 所以那个鹰的翅膀有一个意思， Jadi 把你带回来。 sayap Raja Wali memiliki satu makna, yaitu membawa kembali kepada Tuhan. 第二呢， Yang kedua, 我们看那个诗篇， kita akan lihat Mazmur, 诗篇的57篇， Mazmur 57. 诗篇57，我们来看这个中文第一节了，应该马来文在第二节。 Mazmur 57 ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. 对，有灾害的时候，神有那个翅膀，你就投靠那个翅膀，他就在灾害时候保护你。 Ketika ada kehancuran, ketika ada bencana, maka sayap Tuhan ini akan menjadikan perlindungan bagi kita. 刚才说那个鹰嘛，现在我说那个母鸡。 Tadi saya sebutkan mengenai perumpamaan Raja Wali, sekarang kita akan berganti dengan induk ayam. 对不对？ Betul kan? 主耶稣也说过啊， Tuhan Yesus juga bilang, 如果那个母鸡它会呜，它会叫那个小鸡，它会去它的翅膀的底下的时候， induk ayam betina itu kalau misalnya ada kerusuhan gitu, maka dia akan membawa anak-anaknya untuk berlindung di bawahnya dan akan dilindungi dengan sayap 如 kepakannya. 果它听到有危险来的时候， Kalau dia mendengar bahwa ada bahaya, 虽然我们都不懂那个母鸡咕咕咕咕它叫什么，我也不懂啊。 walaupun kita juga tidak paham apa sih kenapa ayam betina ini nih kukuk. 哦，那个小鸡都听到这个消息后，大家就会涌到它的那个翅膀底下，它就保护。 Tapi anak-anak ayam itu paham bahwa itu maksudnya ada bencana, sehingga mereka harus kembali ke bawah kepakan sayap ibunya. 可以看马太福音 Kita bisa lihat di Matius. 23章 Matius 23 37节， ayat 37. 马太福音23章37节。 Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. 所以啊，母鸡会保护小鸡，当有危险的时候，它会把它居在那个翅膀底下。 Jadi ketika ada bahaya, maka induk ayam ini akan mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya sebagai perlindungan, 给你平安。 memberikan damai sejahtera. 对，再看诗篇 Kita akan kembali lihat ke Mazmur 诗篇的17篇， Mazmur 17我们看8节， ayat 8. 8节。 Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. 这里神也有翅膀，就说有那个保护的作用。 Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan memiliki sayap sebagai perlindungan. 因为前面说保护我们，好像那个保护眼中的瞳人。 Dan di ayat 8a ini dikatakan memelihara seperti biji mata.
我们都有眼睛哈， Kita semua memiliki mata. 所以有什么动态要发，你就会 Kalau misalnya ada Hai, apa yang ingin datang, kita pasti akan secara refleks melindungi mata kita. 最坏的就是这个，它会合起来。 Hal yang paling cepat adalah kelopak mata kita itu bisa menutup. 这一节是告诉我们，神的保护是立刻到的。 Di sini maksudnya adalah pemeliharaan Allah terhadap kita itu pasti segera 然 cepat. 后那个翅膀就好像保护你一样。 Dan dengan sayapnya itu akan menaungi kita. 所以神有圣经里面都在描述神有他的那个翅膀，就是会保护你，给你平安，带领你的那个意思。 Jadi di Alkitab itu banyak sekali menceritakan, oh Tuhan itu memiliki sayap, memberikan kepada kita perlindungan, memberikan kepada kita damai sejahtera. 好了，现在主耶稣穿的还是衣服啊， Sudah, kita membahas tentang jubah, tapi yang dipakai Tuhan Yesus ya tetap hanyalah pakaian. 哪里会有那个沙呀？没有那个翅膀啊。 Gak mungkin itu menjadi sayap di dalam tubuh Tuhan Yesus, tidak ada sayap. 好，那为什么这个女人会特别要去摸主耶稣的那个衣裳穗子，摸主耶稣神的她知道主耶稣是神的翅膀。 Nah, kenapa perempuan ini mau menyentuh jumbai punca jubah Tuhan Yesus? Mengapa dia bisa tahu, oh itu sayap Tuhan Yesus? 我相信这个女人看圣经的， Jadi saya percaya bahwa perempuan ini membaca Alkitab. 如果不看圣经，她没有这个信心。 Kalau dia tidak membaca Alkitab, maka dia tidak akan memiliki iman 为 ini. 什么？ Kenapa? 因为圣经有一个预言哦，基督来到的时候，弥赛亚救主来到的时候，他的那个翅膀哦有医治的能力。 Karena di Alkitab itu ada sebuah nubuatan mengatakan bahwa sayap Mesias itu akan memberikan manfaat kesembuhan. 来，请你看马拉基书 Kita akan lihat di Maleaki. 第4章， Maleaki 4. 马拉基书4章的第2节。 Maleaki 4 ayat 2. Maleaki 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. 感谢主，这里就是在预言以后，弥赛亚就是救主基督的来到。 Puji Tuhan, di sini membahas nubuatan mengenai kedatangan Mesias. 对敬畏神的人来说，他会去寻找。 Terhadap orang yang takut akan Tuhan, mereka akan mencari Mesias. 好，他有什么呢？ Dia punya apa? 他说他有那个光线哦，其实就是有翻译说，应该马来文就翻sayap嘛哈，有那个医治的能力。 Ya, dia memiliki kesembuhan pada sayapnya, fungsi kesembuhan di sayapnya. 这个刚才已经学了，那个犹太人那个衣服的边就是那个卡纳，就是这个翅膀啊。 Karena tadi kita sudah belajar bahwa punca di jumbai jubah itu, yaitu bahasa Ibraninya adalah kanaf, itu adalah sayap dari burung. 所以为什么这个女人会特别去摸这个衣裳穗子？ Jadi kenapa perempuan ini yang dia pegang, yang dia sentuh adalah jumbai jubah, punca jumbai jubah. 信心从哪里来的？ Dari mana dia mendapatkan imannya? 一个是看圣经来的。 Yang pertama, dia membaca Alkitab. 哎，我们知道信心是从神的话来的哦。 Kita kan tahu bahwa iman itu berasal dari firman Tuhan. 看罗马书 Kita lihat dari Roma, 第10章 Roma 10. 17节。 Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. 可以吗？ Bisa kan? 听到重要吗？ Jadi kita mendengarkan firman Tuhan itu penting tidak? 你要有耶稣基督的话，圣经的话重要吗？ Apakah dengan kita memiliki firman Kristus itu penting? 因为信心是从听到来的，是从耶稣基督的话来的。 Penting karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. 所以这个女人哦，她曾经看过这个圣经，她也听过主耶稣的福音。 Jadi pasti perempuan ini pasti membaca firman Tuhan dan dia juga mendengarkan Injil dari Yesus. 所以在马可福音有这样记载， Jadi di Injil Markus disebutkan 这个女人 perempuan ini, 来看马可第5章， kita lihat Markus 5, 5章看第27节。 kita lihat ayat 27. Markus 5 ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 那听到啊， Jadi dia mendengar 听到耶稣的事， tentang Yesus. 有人在讲耶稣基督的事，
Jadi di sekitar dia ada orang-orang yang menceritakan tentang 这 Yesus. 个女人会来找耶稣，是因为听到福音，听到见证。 Jadi perempuan ini datang mencari Yesus karena dia mendengarkan Injil, mendengarkan kesaksian. 再加上她不好意思去找耶稣， Jadi mungkin dia awalnya tidak berani untuk mencari Yesus. 也不能啊，太怕， Nggak bisa, dia sangat takut. 因为她从圣经也知道，利未记说，血肉的女人啊，不能够去碰人啊。 Kenapa? Karena dia dari Alkitab pun tahu bahwa orang yang pendarahan itu tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. 你看利未记15章，不圣洁的， Itu di Imamat 15 dikatakan bahwa itu tidak kudus, 她很 najis. 她很羞的，羞耻， Jadi dia sangat malu, dia sangat takut. 她也怕人知道， Dia takut diketahui orang lain. 就12年了， Dia sudah pendarahan 很 12 想好 tahun. 呀， Dia sangat ingin sembuh, 她知道可以追耶稣可以的， tapi dia tahu bahwa dengan Tuhan Yesus 她也 bisa. 去摸主耶稣的那个衣裳穗子，一定可以医好我。 Dia ingin untuk bisa menyentuh jubah punca Tuhan Yesus, dan itu pasti akan memberi dia kesembuhan. 我们的信心必须要有神的话， Jadi iman kita harus ada firman Tuhan. 所以我们要常常接触神的话语。 Karena itu kita harus sering bersinggungan dengan firman Tuhan. 越多读经的，信心会越好。 Kalau yang semakin banyak membaca firman Tuhan, maka imannya semakin baik. 但是不会读无所谓，多听啊，听到脸，耳朵要听。 Kalau misalnya ada orang dia tidak bisa membaca huruf, maka dengarkan firman Tuhan. 听也可以听到信心啊， Dengan mendengarkan firman Tuhan juga akan menambah iman. 所以这个信心是这样来的。 Jadi iman kita datangnya dari hal ini. 摸主耶稣的衣裳穗子， Kita harus menyentuh jubah Tuhan Yesus. 立刻好了。 Dan dengan itu akan segera langsung seketika itu 主 juga 耶 sembuh. 稣一样的，要他这样来去做见证， Dan sama Tuhan Yesus ingin agar perempuan ini memberitakan kesaksian. 因为主耶稣的翅膀能够给他得到恩典。 Kenapa? Karena sayapnya Tuhan Yesus itu bisa memberikan dia anugerah. 最后我给个见证， Terakhir saya akan memberi kesaksian. 就是我发生在我母亲的身上。 Kesaksian ini mengenai ibu saya. 1998年 Tahun 1998, 3月， pada bulan Maret, 那时候是我踏入神学院的那一个月。 dan kebetulan bulan yang sama saya masuk STT. 我还没有报名神学院，我是一个做生意的人， Jadi waktu itu saya masih seorang businessman, saya belum masuk STT. 所以说看见弟兄姊妹做生意的时候，我会问他们的做生意。 Jadi kalau misalnya bertemu dengan saudara-saudari yang berbisnis, saya biasanya ngajak ngobrol. 那我是开那个电器行就是卖一些电器的器具。 Pendeta itu dulu berbisnis bagian elektronik. 这种冷气机啊， Oh, misalnya AC juga. 这种器材啊， Atau misalnya alat-alat mesin gitulah, seperti speaker gitu juga. 那时候主耶稣叫我进神学院了， Tapi Tuhan Yesus meminta saya untuk masuk STT. 不要我做生意啊。 Tuhan Yesus tidak ingin saya berbisnis. 其实也推了很多次， Sebenarnya saya masuk ke STT itu juga menolak 那是主耶 beberapa 稣一直 penolakan. 在呼唤说一定要去。 Tapi Tuhan Yesus terus memanggil untuk saya masuk STT. 老实说，那时候我进神学院是一心两意， Jadi sesungguhnya ketika saya masuk STT itu saya tidak begitu senang. 人进神学院但是我还有生意在做。 Jadi saya memang masuk STT, belajar di sana, tapi sesungguhnya saya juga masih berbisnis. 我还会通电话，生意好不好？要不要签一些？ Jadi saya masih nelpon, bagaimana progres bisnisnya? Apakah perlu tanda tangan saya dan 那 sebagainya? 是家里的生意啊。 Itu adalah bisnis keluarga saya. 但是那一个月奇怪，主耶稣就把它收掉。 Tapi 我整个生意没有啊。 sangat ajaib, heran sekali pada bulan itu Tuhan Yesus benar-benar mengambil semuanya. Langsung bisnis saya hilang semua. 我叫人告诉我，那个生意做不下去啊。 Keluarga saya bilang nggak bisa, bisnis ini sudah tidak bisa jalan lagi. 那就崩溃，那就整个生意没有啊。 Jadi keluarga saya itu sungguh ambruk, tidak ada usaha. 那我就没有了，什么都没有了。 Jadi saya pun juga tidak punya apapun lagi. 我那时候我有点，我有很想不要再生下，我回去， Waktu itu saya merasa, udahlah nggak usah STT lagi, saya kembali ke rumah. 我做生意好了。 Saya teruskan berbisnis. 但是我妈妈告诉我，你不要回来，你已经献上去，你不要守下来。 Tapi mama saya bilang,
Jangan pulang, kamu sudah mempersembahkan dirimu, jangan diambil kembali. 虽然我妈妈是很有信心啊，看来这样跟我说话很有信心。 Sepertinya mama saya berbicara seperti hal itu, artinya dia begitu memiliki iman. 因为那时候要进神学院的话，总会还是会问妈妈在身边哦，还会问妈妈愿意吗？ Karena kalau ingin masuk STT dari MP itu juga akan nanya ke pihak keluarga. Jadi bertanya kepada mama saya apakah setuju bahwa saya masuk STT. 那我妈妈是没有推辞的， Mama saya tidak ada penolakan. 因为她记得以前那个已故杨约翰长老，他就给我看过那个相片啊，杨约翰长老抱着你哦，曾经告诉我妈妈说，这个孩子给主耶稣用。 Karena mama saya bilang waktu pas masih kecil itu ada penatua John yang memeluk pendeta yang masih bayi, bilang kepada mamahnya, oh ini nanti anaknya diserahkan kepada Tuhan ya sebagai pelayan Tuhan. 哦，那我妈妈说，那主耶稣要用就给他吧。 Mama saya bilang ya kalau Tuhan Yesus mau memakainya ya kasihlah kepada Tuhan Yesus. 虽然不舍得， Walaupun mama saya sebenarnya juga tidak begitu rela. 但是后来就说你在神学你不要回来。 Tapi akhirnya pada kejadian itu mama saya bilang kamu di STT saja sudah tidak usah pulang 那时 lagi. 候我母亲真的很伤心， Jadi waktu itu sebenarnya mama saya begitu sedih. 因为整个产业没有了。 Karena seluruh usaha keluarga ini benar-benar hilang. 那我还是会回个电话跟我妈妈说，安慰她了啊。 Jadi saya masih ada telepon untuk menghibur mama saya. 但是其实她忍着的，她不在我面前哭，她其实一直在哭。 Jadi ketika ditelepon mama saya itu sebenarnya menahan, karena sebenarnya ketika tidak ditelepon mama saya selalu menangis. 我知道， Dan saya pun tahu. 我很难，那时候我真的我也不知道怎么做。 Dan waktu itu saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya merasa sangat kesulitan. 那除了祷告，还是跟我妈妈说，晚上你就先读经嘛，读了圣经再睡觉。 Selain berdoa, saya cuma bisa bilang ke mama saya, sebelum tidur bacalah sedikit firman Tuhan. 看看圣经，看看主耶稣借着圣经跟你讲话嘛。 Kita lihat-lihat dari membaca Alkitab itu apakah ada firman Tuhan yang ingin disampaikan kepada kamu. 那我妈妈也很单纯啊， Mama saya juga sangat innocent 好 ya. 了，晚上她就打开圣经啊， Ya oke lah sebelum tidur saya baca Alkitab. 打开 Dibuka, 哎呦， itu di Ayub. 第一章， Ayub 1. 她念的更酷。 Lalu begitu dibaca-dibaca dia makin nangis. 她说圣经不会安慰我啊。 Dia bilang, kenapa ya Alkitab ini tidak bisa menghibur saya? 哦，约伯记换，我说换。 Jadi aduh ini membacanya malah kitab Ayub. Jadi pendeta bilang, udah ganti. 哪一个？ Jadi baca apa dong? 那你打开哪一个就哪一个嘛。 Ya buka aja Alkitabnya, itu kebaca di mana baca 对不 aja. 对？ Ketika dibuka lagi, 本把传道书， pengkhotbah. 全部都是虚空，都是捕风。 Pengkhotbah itu semuanya bilang segalanya sia-sia seperti usaha menjaring angin. 圣经不会安慰我。 Jadi mamahnya bilang, nggak bisa, ini Alkitab tuh nggak bisa memberikan 我那时候， penghiburan. 现在我才知道，原来那个时候主耶稣就是一定要你念约伯记，要念传道书。 Tapi sekarang pendeta jadi paham, sepertinya memang saat itu dia mendorong mamahnya untuk ya mau nggak mau harus baca Ayub, mau nggak mau harus baca pengkhotbah. 不要只念第一章， Dan jangan hanya membaca Ayub 1 saja. 要念到最后。 Baca sampai akhir. 传道书从第一章念到最后， Pengkhotbah pun sama dari pasal 1 sampai akhir. 才会有希望。 Barulah kita mendapat pengharapan. 我在现在才懂了。 Sekarang saya baru paham. 但是那时候妈妈怎么样？我就祷告好了， Jadi akhirnya waktu saat itu mama saya gimana? Ya udahlah doa saja. 祷告就睡觉了。 Jadi setelah doa maka tidur. 其实妈妈很伤心， Sebenarnya mama saya sangat sedih. 她说如果这样不用活了， Mama 耶 saya 稣你 bilang, 就叫他就离开世界就好了。 Mama saya bilang kalau lihat seperti ini sudahlah nggak usah hidup. Tuhan Yesus biarkan saya meninggalkan dunia ini sajalah. 但是这也不对哦，这也错哎， Tapi hal seperti ini juga tidak betul. 这是 Ini 很 adalah 软弱 salah. 很软弱。 Ini artinya sedang begitu lemah. 祷告主耶稣啊， Jadi berdoa kepada Tuhan 感 Yesus. 谢主，那个晚上我妈妈就睡觉了， Puji Tuhan pada malam itu mama saya bisa tidur. 梦中看异象， Dan di dalam mimpinya dia melihat penglihatan. 看到天打开了， Dia melihat langitnya terbuka. 有2位天使。 Ada 2 malaikat itu terbang turun. 我妈妈说不会很
差不多这么小的那个天使， Dan mama saya bilang malaikatnya itu kecil, paling sebesar tangan gitu saja. 有翅膀的， Tapi ada sayap. 它就两个哦，它就这样飞，慢慢它就飞下来了， Jadi ada dua malaikatnya pelan-pelan terbang turun. 在唱诗， Dan mereka sedang menyanyi. 一直在唱诗， Menyanyi pujian buat Tuhan. 一直唱。那我们看到这个，那知道是异象嘛？就是说哭了，在主耶稣面前就哭了，怎么办？ Jadi malaikat-malaikatnya itu tuh terus menyanyi dan mama saya sangat sadar bahwa oh itu artinya dia mendapat penglihatan dan dengan demikian dia semakin menangis. Tuhan bagaimana dong? 那就飞到他的床边，一个左一个右。 Dan dua malaikat ini terbangnya sampai ke pinggir-pinggir kasurnya dia di kiri dan di kanan. 我们说小小个的，很小的， Mama saya bilang malaikatnya itu kecil sekali, kecil. 看不到脸，但是就发亮了。 Tidak kelihatan wajahnya seperti apa, tapi 它 bersinar. 是有翅膀。 Dan dua malaikat ini memiliki sayap. 那天使说：“来，一起唱诗啊！” Dan malaikat ini mengajak mama saya, ayo kita sama-sama memuji Tuhan. 我们一直在哭，都已经那么伤心了， Mama 唱什 saya 么 masih 诗？ nangis. Dia bilang, aduh saya tuh udah begitu sedih, kenapa masih harus memuji Tuhan? 那天使就把那个翅膀伸出来， Kemudian dua malaikat ini sayapnya右边那个 yang di kanan, sayapnya itu tuh dikembangkan 做了一个动作，就说要给妈妈按手了。 pokoknya dikembangkan gitu dan memberikan uluran seperti ditumpangi tangan. 然后那个他的那个翅膀就往这个脸部这个有眼泪的地方这样抹。 Dan kemudian si sayapnya itu yang awalnya menumpangi tangan menutup bagian mukanya yang terdapat genangan air mata. 我妈妈立刻眼泪一滴都没有。 Dan setelah itu mama saya air matanya hilang, hapus semua, ya, 已经没有了，没有 kering, 眼泪， sudah nggak ada air mata lagi. 那个心立刻喜了起来。 Dan tiba-tiba perasaannya itu tiba-tiba sangat bersukacita. 好，那天使说他要走了， Dan malaikat ini bilang, oke, saya mau pergi. 你要唱诗143首， Dan dikatakan kamu menyanyi Kidung Pujian 143. 等下我们唱。 Itu pujian kita yang nanti akan kita nyanyikan. 你要唱143， Menyanyikan pujian 143. 那个天使就在飞，就往天上去了。 Dan kemudian malaikat ini semuanya terbang kembali ke langit. 就是他早上他就立刻联络， Jadi ketika pagi hari dia langsung telepon saya. 天使昨晚来找我， Dia katakan malaikat tadi malam mencari saya. 我说有什么特别吗？ Lalu saya berkata, ada yang spesial kah? 他说天使说要唱赞美诗143， Jadi mama saya bilang, oh kata malaikat harus nyanyi pujian 143. 打开了没有？ Sudah buka belum? 还没有， Belum. 我打开呀、 Ya udah, ayo kita 打 buka. 开哇就看到了 Ketika dibuka, dilihat 143啊， 143. 原来哦，刚那个天使飞下来的时候就唱142呀， Mama saya bilang, harusnya 142 dong. 啊不是，他就是说天使飞下来叫他唱的那首诗就是142， Oh, mama saya bilang, oh yang malaikat suruh untuk nyanyikan itu 142. 他不唱嘛， Tapi dia tidak nyanyikan. 那是天使唱一直下来的时候唱的那首诗。 Oh, jadi pas si malaikat itu turun, mereka kan nyanyi. Nah, yang dinyanyikan itu 142. 啊，现在他又走了，叫妈妈说你唱143，你一定要唱143。 Tapi pesan yang disampaikan sebelum mereka pulang itu harus nyanyikan 143. 感谢主，我们唱那首诗， Puji Tuhan, nanti kita akan nyanyikan lagu itu. 我妈妈就从那边得到安慰。 Dan dari penglihatan ini, mama saya mendapatkan penghiburan. 主耶稣一定开路。 Tuhan Yesus pasti membuka jalan. 感谢主，如果不开路，我今天不站在这里。 Puji Tuhan, karena kalau tidak membuka jalan, saya pasti tidak akan ada di sini. 我今天妈妈还在， Mama saya masih ada, masih hidup, 87岁， 87 tahun. 都感谢主，他都一直在鼓励。 Puji Tuhan, dia selalu mendorong. 但是我们可以看到，神的翅膀真的可以安慰、帮助我们。 Tapi kita bisa tahu bahwa sayap Tuhan itu pasti akan menghibur, menolong, dan membantu kita. 但是我们要把这个信心建立在神的话语上。 Tapi kita harus meneguhkan iman kita di dalam firman Tuhan. 主耶稣与我们同在。 Tuhan Yesus akan beserta dengan kita.